Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Saya Nur Uzma Muhammad Siddiq, wartawan Falah TV. Pada sesi Tunuramah kali ini, saya bersama dengan saudari Nur Aisyah Ilmi. Tahniah diucapkan kepada saudari Aisyah kerana telah berjaya mendapat naik joran kategori Sekolah Menengah Bahasa Melayu Individu dalam Anugerah Nilam Kebangsaan 2023 yang telah diadakan di Hotel Seri Malaysia, Ipoh, Perak pada 31 Julai sehingga 3 Ogos yang lalu. Kejayaan ini amatlah bermakna buat kita semua. Oleh itu, boleh tak saudari Aisyah kongsikan pengalaman sepanjang sesi penilaian individu ini berlangsung, terutama apakah soalan-soalan yang dikemukakan dan bagaimana saudari menjawab setiap soalan tersebut. Silakan saudari. Terima kasih Saudari Usma atas soalan yang telah diajukan. Sebelum menjawab persoalan saudari, ingin saya mengucapkan jutaan penghargaan kepada Al-Falah TVPSS Tunas atas kesudian menemu ramah saya pada hari ini. Baiklah, bagi menjawab persoalan saudari mengenai pengalaman saya ketika penilaian individu dan soalan-soalan yang diajukan, saya akan menjawab sebegini. Saya akan menerangkan sedikit mengenai bagaimana penilaian individu dilaksanakan. Baiklah, pada pagi tersebut, kami para peserta telah dibahagikan mengikut dua sesi, iaitu sesi mengikut angka giliran 1 sehingga 8 dan angka giliran 9 sehingga 16. Kami tadi kuarantinkan dalam dewan menunggu sementara penilaian berlangsung secara beransur-ansur. Perkara pertama yang kita harus lakukan sebaik sahaja loceng dibunyikan dalam bilik penilaian ialah mengetuk pintu dan memberi salam ketika masuk. Perkara biasa yang kita harus lakukan setiap kali temui luga ataupun sebagainya. Baiklah, apabila masuk, kita para peserta seharusnya menunjukkan kesediaan untuk dinilai. Sebagai contoh, kita harus masuk dalam keadaan yang senyum dan menunjukkan ketersediaan kita untuk dinilai. Seterusnya, kita akan meminta izin kepada para panel hakim untuk duduk. Baiklah, ketika penilaian saya berlangsung, perkara pertama yang panel hakim tanya ialah, bolehkah adik memperkenalkan diri? Bagi soalan ini, saya telah memperkenalkan diri secara ringkas menggunakan serangkap pantun. Serangkap pantun mengenai nama diri saya dan saya berasal daripada mana. Seterusnya, panel hakim dengan santainya mempersilakan saya untuk menyampaikan ataupun membentangkan bahan bacaan yang telah saya sediakan. Tanpa membuang masa, saya pun terus kepada pembentangan buku yang saya resensi, iaitu novel Tunggul Gerigis karya Syahnaz Ahmad. Apabila ketika pembentangan tersebut, ada beberapa aspek yang perlu ditekankan yang telah saya lakukan, iaitu yang pertama ialah gaya percakapan. Sebelum penilaian, saya telah menetapkan satu cara penyampaian, iaitu cara pembentangan seperti yang kita selalu lihat dalam pengucapan awam dan sebagainya. Tapi bagi anugerah tokoh nilam, panel hakim akan bertanya dengan nada yang santai. Seperti, baiklah, boleh adik ceritakan tentang buku yang adik nak resensi? Jadi kita pun perlu ikut gaya juri yang santai supaya berlaku satu suasana yang saling memberi dan menerima di situ. Jadi, saya pun membentangkan buku saya dengan memberitahu maklumat, genre buku, penulisan dan sebagainya dengan cara yang santai seperti yang saya nyatakan. Yang kedua ialah cara kita menarik perhatian juri. Sebelum kita membentang, saya akan memastikan bahawa semua panel hakim tetap memberikan tumpuan kepada pembentangan saya dengan cara mengajak panel hakim untuk kembali kepada pembentangan. Sebagai contoh, panel hakim, di sini saya ingin tekankan ataupun panel hakim ingin tahu supaya mereka terus tertarik dengan gaya penyampaian kita. Yang ketiga ialah gerak badan yang bersesuaian. Memandangkan tokoh nilam ataupun resensi penilaian individu ini bukanlah sebuah pertandingan pengucapan awam,
maka tidak haruslah kita berlebih-lebih ketika membuat gaya. Sebagai contoh, kita boleh membuat gaya ketika untuk bercerita, untuk menarik perhatian juri, namun bukan gerakan yang terlalu drastik seperti ingin berpidato. Dan yang ketiga ialah laras bahasa. Pastikan kita menggunakan laras bahasa yang bersesuaian dengan bahan bacaan yang kita resensikan dan yang bersesuaian untuk temuduga yang formal namun tetap secara santai. Maksudnya, gaya percakapan biasa tidak haruslah dicampurkan dengan gaya percakapan ketika penilaian dilakukan. Selesai sahaja pembentangan, panel juri akan bertanya beberapa soalan. Baiklah, saya akan kongsikan beberapa soalan yang telah diajukan kepada saya. Pertama, panel hakim bertanya, bolehkah saudari menceritakan ataupun menerangkan penglibatan adik di sekolah? Jadi saya jawab sebegini. Daripada tahun 2019 hingga tahun 2021, saya telah dilantik sebagai ahli Majlis Pembina Murid, iaitu sebuah badan perwakilan pelajar TSMK Agama Tun Ahmad Zaidi. Pada tahun 2022 pula, saya dilantik menjadi Setiausaha Badan KD Asrama dan pada tahun 2023, pada tahun ini, saya telah dilantik sebagai Timbalan Pengerusi Badan KD Asrama. Seterusnya, saya menceritakan pula tentang penglibatan saya dalam bidang penulisan seperti penulisan cerpen ketika tingkatan 2 dan tingkatan 3. Seterusnya, saya turut terlibat dalam bidang pengucapan awam seperti pidato dan sebagainya. Dan tingkatan 4, saya turut mewakili sekolah dalam pertandingan forum, pertandingan lisensi bahan bacaan, pertandingan bicara buku, dan ketika tingkatan 5, saya turut menyertai pertandingan bahas ala parlimen mewakili sekolah. Soalan yang kedua, panel juri bertanya kepada saya, apakah bahan lain yang telah saya senaraikan bagi pencalonan kali ini? Buat pengetahuan, 4 bahan lain yang telah saya senaraikan ialah Seorang Tua di Kaki Gunung, Kak Ngayau, Musim Sepi dan Nirnama, yang kesemuanya merupakan karya seni, karya kreatif. Jadi panel hakim bertanya, mengapakah saya memilih semua karya kreatif? Saya hanya mampu mengatakan bahawa memang itulah minat saya dalam bidang pembacaan. Kerana saya memang minat karya-karya berbentuk sastra ataupun karya-karya kreatif berbanding dengan karya non-fiction. Jadi panel hakim bertanya, ada tak buku kegemaran adik yang lain yang bukan non-fiction? Jadi saya jawab, ada. Sememangnya ada. Dan buku yang saya telah nyatakan ialah buku Selasa Bersama Mori, iaitu sebuah autobiografi yang merupakan terjemahan novel bahasa Inggeris Tuesdays with Mori berkenaan seorang profesor sosiologi, Dr. Maurice Schwartz dan Mitch Albom pelajarnya. Maka saya menjawab persoalan ini dengan menyatakan sinopsis ringkas buku tersebut, watak dan perwatakan, gaya penulisan dan genre, dan apakah pengajaran yang dapat saya peroleh daripada buku tersebut. Seterusnya, panel hakim juga bertanya, apakah cabaran yang saya hadapi semasa membuat bedah ataupun semasa meresensi buku Tunggu-Tunggu Gerigis karya Shahnun Ahmad. Memandangkan buku tersebut diwatakan sebagai karya sastrawan negara, maka dapat kita ekspektasi bahawa gaya penulisannya juga adalah sangat tinggi daripada gaya penulisan dan seni kesusastraannya. Maka saya menjawab dengan jujur kepada panel hakim, secara peribadi, saya merasakan amat sukar untuk menghabiskan buku tersebut kerana gaya penulisan Shahnun Ahmad yang sangat rumit ataupun sangat sophisticated dan laras bahasanya yang tinggi bagi remaja sebaya dengan kita. Namun seiring pembacaan, saya dapat mengadaptasi dengan gaya penulisan beliau dan di akhir penceritaan, alhamdulillah saya betul-betul dapat menghayati mesej ataupun suasana penceritaan yang cuba disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, panel hakim bertanya, dalam pembentangan saya ada menyatakan bahawa gaya penulisan buku tersebut berjela-jela dan agak panjang dan perlahan. Jadi panel hakim bertanya, pernah terfikir tak mengapakah penulis menulis sedemikian? Maka saya menjawab secara peribadi, saya berpendapat bahawa penulis mencuba untuk mencabar pembaca untuk mendapatkan
suasana penceritaan yang cuba untuk disampaikan oleh penulis. Kerana novel Tunggu-Tunggu Gerimis itu sendiri, plotnya agak perlahan. Namun, setiap pemindahan plot dilakukan dengan sangat uh, dengan sangat lancar dengan gaya penulisannya yang sekata-kata tadi berjela-jela. Jadi Penel Hakim pun turut memberikan pendapat bahawa gaya penulisan beliau sedemikian kerana mengambil kira faktor sudut pandang seusul iaitu watak utama dalam novel tersebut yang merupakan seorang tua yang nyanyuk dan sering bermain dengan fikiran. Maka tidak hairanlah gaya penulisan penulis pun agak berjela-jela dan agak rumit untuk difahami sebenarnya. Baiklah, seterusnya panel hakim bertanya soalannya seterusnya mengenai apakah impak buku tersebut. Kerana saya dah menyatakan dalam pembentangan saya mengenai ego watak-watak dalam buku tersebut yang memberi kesan terhadap penceritaan. Jadi, penhakim bertanya bagaimanakah perkara tersebut memberi impak terhadap saya dalam menangani ego ketika berhadapan dengan sahabat-sahabat dan para guru di sekolah. Maka saya menjawab begini. Buku Tunggu-Tunggu Gerimis menekankan mengenai sudut pandang. Bagaimana sudut pandang dari watak seusul, dari watak Mahmud, dari watak Imam Hitam, kesemua mereka mempunyai sudut pandang yang berbeza. Kerana akibat mereka tidak memahami sudut pandang masing-masing, maka berlakulah pertelingkahan dan berlakulah ketidaksepahaman. Maka saya kaitkan pengajaran buku ini dengan kehidupan seharian kita. Jika ada sebarang kesalahfahaman yang berlaku, sudah pasti seharusnya kita meletakkan diri kita pada sudut pandang orang lain. Sebagai contoh, jika ada salah faham yang berlaku di antara kita berdua sebagai contoh, jadi seharusnya saya meletakkan kacamata saya pada kacamata saudari Uzma supaya pertelingkahan atau salah faham tersebut tidak berlarutan sehingga mencetuskan perbalahan yang lebih besar. Jadi, kita juga tidak dapat menyalahkan sudut pandang yang berbeza antara satu sama lain kerana atas beberapa faktor, sebagai contoh faktor pendidikan, faktor persekitaran, faktor pengalaman dan sebagainya. Jadi, bagi saya buku Tunggu-Tunggu Gerimis ini menyedarkan saya akan kepentingan untuk memahami sudut pandang orang lain sebelum menjatuhkan hukuman ataupun terus menyimpan rasa tidak puas hati dan seterusnya mengelakkan perbalahan yang lebih teruk. Dan soalan terakhir panel hakim kepada saya ialah adakah saya aktif terlibat dalam bidang sukan dan permainan. Maka saya jawab, walaupun saya tidak mewakili sekolah dalam pertandingan-pertandingan bidang sukan dan permainan ini, saya aktif dalam kegiatan di peringkat sekolah. Sebagai contoh, saya menyertai acara-acara balapan dan padang di peringkat sekolah dan saya juga turut bermain bersama rakan-rakan ketika waktu pendidikan jasmani dan ketika waktu senggang di asrama dan di sekolah. Antara permainan yang saya mainkan adalah bola jaring dan bola tampar. Jadi di akhir penilaian tersebut, panel hakim akan memberikan kesimpulan secara ringkas dan seterusnya mempersilakan peserta untuk beredar. Baiklah, saudari, terima kasih atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Seterusnya, daripada pengalaman yang telah saudari kongsikan sebentar tadi, saudari Aisyah sendiri ada nasihat ataupun tips untuk menjadi seorang peminat? Baiklah, bagi menjawab persoalan saudari, secara peribadinya berdasarkan pengalaman saya selaku tokoh hilam, saya dapat menekankan dua aspek yang harus dikuasai oleh seorang tokoh hilam. Yang pertama ialah gaya komunikasi. Gaya komunikasi seorang tokoh hilam haruslah berkesan. Maksudnya, apa-apa sebarang maklumat yang dikongsi haruslah dapat difahami oleh para pendengar. Sebagai contoh, dengan cara menggunakan laras bahasa yang bersesuaian, berpeletakan ceria dan turut mengawalkan tata cara sopan santun ketika bercakap. Yang kedua
ialah daripada pengetahuan sedia ada tokoh nilam itu sendiri. Seorang tokoh nilam haruslah berpengetahuan luas tentang isu-isu terkini dan dapat mengaitkannya dengan kehidupan seharian. Oleh itu saya menyarankan agar tokoh-tokoh nilam membaca bahan-bahan bacaan yang berunsurkan ilmiah. Sebagai contoh, Dewan Siswa oleh Dewan Bahasan Pustaka, Dewan Budaya dan majalah Solusi. Selain itu, saya membaca, kita juga dapat menambah ilmu pengetahuan sedia ada dengan menonton video-video yang berunsurkan maklumat dan informasi melalui YouTube. Sebagai contoh lain, program reality television seperti Majalah 3 dan menonton berita-berita harian seperti Buletin Utama. Selain itu, kita juga boleh mendengar podcast-podcast yang disiarkan di dalam aplikasi seperti Spotify dan YouTube. Bagi saya, kedua aspek ini amat membantu seorang tokoh nilam untuk menjadi seorang ejen yang dapat menarik lebih ramai orang untuk turut sama berminat untuk mengamalkan budaya membaca. Dan yang paling penting sekali, seorang tokoh nilam haruslah yakin dengan apa pun yang dilakukannya dalam segi menyampaikan maklumat ataupun dari segi menunjukkan tata cara yang menunjukkan amalannya kepada orang lain. Kerana keyakinan itu ialah sebaik-baik perhiasan yang ada pada diri seseorang individu. Baiklah. Perkongsian yang amat bermakna daripada saudari Aisyah kita. Baiklah, terima kasih saudari kerana sudi bersama kami pada hari ini. Bertemu lagi kita di hari lain. Saya Nur Usman Muhammad Siddiq, wartawan pada TV. Doa.